Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, selamat petang kepada penonton setia webinar siri webinar Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor yang mana setiap hari Sabtu jam 3 hingga 4 petang dibawakan khas inisiatif oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor dalam mengupas isu-isu perundangan kehakiman syariah, insya-Allah mungkin secara asas yang boleh untuk kita share, kita sharing sikit lah. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tidak tahu. So inilah inisiatif yang dibawakan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor dalam untuk membantu masyarakat menyampaikan info-info perundangan secara asasnya, insya-Allah. Tak lupa untuk saya ucapkan salam Ramadan Karim, selamat berpuasa. Dah berapa hari yang dah hari yang keberapa ya saya pasti. So alhamdulillah, semoga dengan ibadah Ramadan kali ini dapat sama-sama kita tingkatkan amal ibadah dan segala ibadah kita diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana sering menonton webinar kita pada hari ini, insya-Allah. So hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya merupakan pegawai penyelidik di Mahkamah Tinggi Syariah. Saya bukan hakim. So hari ini saya ingin sharing ataupun berkongsi, mungkin ada yang dah tahu ataupun ada yang macam tak pastilah macam mana nak buat. So hari ini saya ingin menceritakan tentang tajuk hibah. Apa hibah, boleh ke kita buat hibah dekat mahkamah syariah? Macam mana proses dia? So banyak soalan yang sering saya sendiri sebagai pegawai pengincara di mahkamah syariah terima daripada pelanggan-pelanggan, khususnya di Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Mungkin tak tahu, ada yang tahu tapi ragu-ragu macam mana nak buat. Okey. So hari ni kita nak cerita sikit pasal hibah. Okey. Ada beza ke puan hibah, wasiat, pusaka semua ni puan? Sebab kadang-kadang saya ni nak buat wasiat dekat anak saya ataupun nak buat hibah tapi tak tahu macam mana. Sekejap nak buat hibah, sekejap nak buat wasiat kan. So mungkin kita tidak pasti bagaimana. Tapi saya pasti sekiranya selepas ini sekiranya kita faham konsep ataupun bagaimana cara proses, insya-Allah ia akan memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat pengurusan harta ini di mahkamah syariah. Terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya jelaskan hibah ini merupakan satu instrumen ataupun instrumen pengurusan harta yang sangat kita galakkan, kita syorkan. Okey, buatlah hibah, insya-Allah ni kan. So ada beza. Kalau hibah ini ia dilaksanakan ataupun diberikan ketika hidup. Ketika hidup si pemberi. Namun wasiat ini ia diberi semasa hidup, namun ia dilaksanakan setelah pemberi meninggal dunia. Itu wasiat, itu berbeza. Kan kalau kita kata yang perlulah menghormati wasiat si mati. Kemudian berbeza pula dengan faraid. Tidak ada apa-apa pemberian ketika hidup. Maupun setelah meninggal dunia, tak ada apa-apa dokumen, tak ada apa-apa hibah, tidak ada apa-apa wasiat. Jadi harta-harta tersebut akan ditentukan melalui hukum faraid. Itu dia. So tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya katakan di sini saya nak sharing sikit terlebih dahulu, okey, tentang tajuk ini, secara basically-nya tentang hibah di mahkamah syariah. So kita faham hibah di mahkamah syariah ni macam mana? Boleh ke tuntut hibah dekat mahkamah syariah? Ke tak boleh sebenarnya? Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita di mahkamah syariah ini hanya memfokuskan kepada sesuatu perdebatan ataupun pertikaian yang berlaku di kalangan pihak-pihak. Contohnya ada yang mendakwa lafaz hibah itu dibuat secara bertulis maupun dokumen. Ada dua-dua cara. Ada yang lafaz hibah itu dibuat, didakwa, dikemukakan di hadapan mahkamah, ataupun dokumen hibah itu sendiri yang dicabar atau disahkan
adakah ia bertepatan ataupun tidak. Jadi kedua-dua ini dikemukakan di hadapan Mahkamah Syariah, dan itulah orang kata apa yang Mahkamah Syariah menentukan pengesahan sesuatu hibah itu, adakah dia sah ataupun tidak dengan bertepatan, adakah dia menepati rukun-rukun dan syarat hibah. Itu sekejap lagi. Itu. Jadi kalau nak kata puan boleh ke buat hibah dekat Mahkamah Syariah ni, sebenarnya tak boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, itu jawapan saya. Tidak boleh. Kerana bidang kuasa kita hanya untuk menentukan atau mengesahkan sesuatu hibah yang dibuat, yang didakwa berlaku, sama ada melalui lafaz maupun dokumentasi hibah. Jadi kalau nak buat hibah ni tuan-tuan dan puan-puan, perlu pergi kepada banyak sebenarnya, macam Amanah Raya boleh buat, Amanah Raya Berhad, kemudian setengah bank, ada juga syarikat-syarikat takaful macam di Selangor, saya pasti Majlis Agama Islam Selangor ada buat perkhidmatan. Yang paling bagus Firma Guaman Syar'i yang menyediakan dokumentasi hibah, boleh berjumpa mereka, menyatakan hasrat, so kita boleh draft apa yang kita nak dalam dokumen hibah tersebut bertepatan dengan rukun-rukun lah dan syarat-syarat itu sebenarnya ya tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan dan puan ingin buat dokumen hibah, pergi kepada pihak-pihak atau medium yang saya katakan tadi, kemudian pada kita hanya untuk mengesahkan hibah yang telah dibuat tadi. Okay, so basically tuan-tuan puan-puan, saya ulang orang kata ada yang tahu hibah ni apa, ada yang tak tahu. Sebab dari sudut dalam Perlembagaan Persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan telah memberi orang kata pengiktirafan kepada Mahkamah Syariah, memperuntukkan bahawa hibah ini bidang kuasa untuk mendengar hibah, wasiat, semua ini adalah bidang kuasa Mahkamah Syariah lah kita. Kita bidang kuasa mendengar. Dalam Elemen Pentadbiran Agama Islam negeri-negeri juga telah memperuntukkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya perkataan hibah ini secara khususnya disebutkan di dalam Elemen Pentadbiran Negeri 9 sebenarnya. Ia berbeza di setiap negeri-negeri. Bukanlah kita nak kata, sebab ada yang di negeri Perlis dan juga Pahang menggunakan perkataan pemberian. Dia berbeza di situ. Jadi di negeri Kelantan mereka menggunakan perkataan alang hayat. Mungkin kalau ada yang pernah dengar lah. Kemudian apabila contoh di kita di negeri Selangor, di Melaka, di Johor, di Perak, di Pulau Pinang, di Terengganu, Sabah, Sarawak dan juga wilayah persekutuan menggunakan perkataan alang hayat ataupun alang semasa hidup. Sebenarnya kita boleh tengok. So dekat situ basically dia cerita-cerita lah pemberian semasa hidup apa semua, dan juga di dalam peruntukan menjelaskan hibah ini juga boleh diberikan ketika dalam proses ataupun dalam keadaan maradul maut. Itu kita dah letakkan dalam peruntukan kita lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di sini okey, kita boleh pergi, so kita dah jelas di situ sedikit lah tentang Mahkamah Syariah. Okey, kita pergi kepada slide kita, baru nak pergi kepada slide ni. Apakah dia hibah sebenarnya? Apakah dia hibah sebenarnya? Jadi perkara pertama, hibah. Okey, hibah ini merupakan suatu pemberian, pemberian yang diberikan oleh seseorang dengan tanpa ada timbal balas ataupun balik, tak ada ganti ya. So orang kata macam basically lah konsep hibah ni orang kata merangkumi included sedekah maupun hadiah. Tapi macam saya jelaskan sebentar tadi, ia sangatlah berbeza dengan ia berbeza dari segi niat. Contohnya kita bagi hadiah, kita nak appreciation, penghargaan kepada orang tersebut. Ia berbeza juga dengan sedekah. Mungkin kita bersedekah untuk mendapatkan pahala. Tetapi hibah merupakan pemberian semata-mata tuan-tuan dan puan-puan, ia hanyalah pemberian semata-mata. So sekali lagi dari segi basically dia, hibah adalah pemberian daripada seseorang tanpa ada timbal balas ataupun ganti, dengan secara sukarela lah, tanpa paksaan. Okey, hibah dari segi istilah syarak pula, dari segi kita melihat kepada hukum syarak pula, ia merupakan suatu kita panggil sebagai, sama juga hibah yang diberikan, hibah ain, iaitu benda yang diberikan oleh seseorang kepada penerima lah, iaitu dengan menggunakan lafaz hibah. Ada lafaz ijab dan qabul ataupun seumpamanya lah, aku hibahkan tanah ini kepada engkau Umar, aku terima hibahnya. Begitu. Sama juga dengan secara
sama ada perlu dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan itu. Okay. Saya menunggu slide sebenarnya. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi. Saya jemput tuan-tuan dan puan-puan melihat ataupun sama-sama share ataupun tekan butang likes. Boleh kita sama-sama berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang macam ni rupanya nak buat hibah. So hari ni kita nak sampaikan sedikit pencerahan dari sudut orang kata perundangan. Okay, ini dia hibah itu tadi yang saya jelaskan. Okay, kita boleh terus. Okey, ini pensyariatan hibah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hibah ini sebenarnya adalah perkara sunat. Sekali lagi saya jelaskan, perkara sunat yang sebenarnya digalakkan dalam Islam. Saya macam saya katakan tadi, saya syorkan memang orang kata ramai yang nak buat hibah kan, tapi tak tahu macam mana, cara dia macam mana, mahkamah syariah pula berfungsi untuk apa. Jadi merupakan sesuatu yang digalakkan. Dalam surah Al-Baqarah juga ada menyebut dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan pensyariatan hibah ini sebenarnya. Sebab dalam kitab-kitab banyak. Sebab kita berdasarkan kepada rujukan hukum syarak dan undang-undang. Sama juga dalam kitab Mughni Muhtaj menyatakan bahawa hibah ialah pemberian milik sesuatu benda tanpa ada timbal balas sewaktu seseorang masih hidup secara sukarela. Dalam kitab Fiqh Sunnah juga mengatakan perkara yang sama, suatu akad yang memusatkan kepada pemberian milik seseorang akan hartanya kepada orang lain pada masa hidupnya tanpa ada tukar ganti. Ini secara basically. Okey, kita pergi kepada next slide kita untuk hari ini. Ini yang penting dia, tuan-tuan dan puan-puan, rukun-rukun hibah. Tadi saya katakan, bila pergi dekat mahkamah, puan, saya ni nak buat hibah, tapi tak tahu macam mana cara. Dekat situ dia telefon kita. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu khawatir Jabatan Kehakiman Syariah Selangor sendiri menyediakan perkhidmatan secara atas talian. Sebab sekarang dengan suasana pandemik COVID ni memang kita tak boleh nak berunding secara bersemuka. Jadi kita menyediakan perkhidmatan tersebut untuk masih lagi pihak-pihak boleh pegawai-pegawai mahkamah boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan, jadi tidak perlu khawatir. Okey, so macam saya katakan tadi, bila sesuatu dakwaan yang mempunyai perdebatan ataupun isu di mana-mana peringkat dan dikemukakan di hadapan mahkamah, pihak kita panggil sebagai pihak plaintiff lah mendakwa, mengatakan bahawa berlakunya hibah. Jadi pihak defendant tadi atau kita panggil sebagai responden di mahkamah syariah khususnya, dia bolehlah orang kata menjawab, orang kata mencabar dekat situ kan, kalau katakan dia nak tak bersetuju dengan tuntutan, jadi di situ itulah fungsi mahkamah kita untuk mendengar segala perbicaraan tentang pengesahan hibah ini dengan beberapa dokumen ataupun dengan beberapa orang kata dokumen ataupun saksi-saksi yang dikemukakan dan kita akan meneliti. So apa yang kita lihat? Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita lihat untuk nak mengesahkan sesuatu hibah itu. Sama ada ia sempurna ataupun tidak, sama ada ia sah ataupun tidak. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan adalah rukun-rukun hibah yang perlu ada. Basically kita ada pemberi, al-wahib yang perlu dipenuhi. Kemudian penerima, al-mawhub lahu. Kemudian harta, mestilah ada harta kan yang dihibahkan al-mawhub. Lafaz tadi saya katakan bukan sahaja kita nak kahwin ada lafaz, aku nikahkan nikah, aku terima nikahnya. Kita nak buat hibah pun ada lafaznya. Okey. Dan al-qabdu, ini adalah pendapat daripada ataupun daripada Imam Mazhab Syafi'i, di mana untuk luzumul hibah, kemestian ataupun pelaksanaan hibah itu kita sahkan antara syarat yang menjadi kriteria dalam penelitian mahkamah adalah al-qabd, iaitu pegangan atau penguasaan ke atas harta tersebut. Okey. Next slide. Okey, kemudian kita pergi kepada rukun yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, rukun pemberi hibah. Kat sini kita nak tengok apa ni? Macam mana kita kategorikan sebagai pemberi. Pemberi hendaklah mempunyai milikan penuh, milikan penuh ke atas harta tersebut. So bukanlah saya ni nak bagi harta adik saya, dah kenapa pula nak bagi harta adik saya. So tak boleh tuan-tuan dan puan-puan, kena bagi harta kita sendiri, milikan penuh. Okey, kemudian kita tiada halangan untuk kita nak bagikan harta tu, nak bagikan rumah. Bukanlah rumah tu tiba-tiba terbakar ataupun tiba kalau nak bagi kereta, tiba kereta tu hilang. Tak boleh tuan-tuan perempuan. Kena berikan orang kata harta yang
tidak ada halangan untuk kita berikan. So kita berkuasa penuh, pegangan mutlak. Kemudian kita mengatakan kita berahliah ataupun tabarruk untuk kita mengurus ataupun kita memiliki harta yang dihibahkan. So kalau katakan tiba-tiba lah kanak-kanak ke apa nak memberi hibah harta sedangkan mereka ini bukan mukallaf, ia hendaklah melantik, ia perlulah diwakili oleh penjaga ataupun wali lah untuk melaksanakan proses pemberian hibah. Kemudian yang paling penting adalah pemberian hibah ini dilaksanakan secara sukarela, tak dipaksa, tak diugut. Sebenarnya tuan-tuan dan puan memang sebenarnya saya ada juga orang kata kadang-kadang bila paksa tu kita pun terfikir paksa sampai kena pen tu apa semua kan. So saya pasti dan sebenarnya tuan-tuan puan benda ini ada berlaku. Benda ini ada berlaku ketika proses ada memberi keterangan bahawa saya dipaksa ketika memberi hibah. Okey. Kemudian next slide. Okey, penerima hibah. Okey. Bila kita pergi kepada penerima hibah, okay, basically untuk penerima hibah ni saya boleh katakan tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu istimewanya hibah ini. Ia tidak terhad. Ia boleh diberikan kepada sesiapa sahaja. Lelaki ke perempuan ke, tidak mengira pangkat ke grade ke apa macam itulah. Boleh diberikan kepada sesiapa sahaja. Namun ia hendaklah berupaya untuk menerima. Itu yang paling penting. Dia mukallaf untuk menerima. Takkan macam contohlah, tiba-tiba nak bagi hibah dekat orang kata baby dalam perut. Tak melahirkan lagi macam mana nak bagi kan, tak cukup lagi 9 bulan. Suami nak bagi. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan kerana orang kata ia tidak berupaya, masih lagi baby kan dalam perut. Begitu juga dengan kanak-kanak dan juga orang kata orang gila. Mereka ini kita bukan tak boleh mereka boleh diberikan hibah. Maksudnya mereka boleh menjadi penerima hibah tetapi perlulah melantik penjaga ataupun wali. Sama juga sebentar tadi untuk mereka berupaya untuk menguruskan harta. Dan yang kedua adalah ada semasa hibah dibuat. Takkanlah tiba-tiba nak bagi kepada hibah kepada mereka yang telah mati ataupun meninggal dunia. Okay? So itu antara basically tentang penerima hibah. Okay, the next one is barang yang dihibahkan. Ini juga antara yang saya ceritakan tadi tentang rukun-rukun hibah yang perlu dipatuhi. Okay, kebanyakan rukun-rukun hibah ini, yang ketiga, okay, kita jelaskan dulu. Barang yang dihibahkan perlulah barang yang jelas ada, wujud. Boleh dipastikan. Kita tahu, okay, ada rumah, ada tanah, okay, ada rumah kedai, jelas, nampak. Dalam geran pun memang nama dia, okay, jelas. Kemudian barang yang ditentukan juga dengan jelas. Contohnya seperti kalau ada yang ada bidang-bidang tanah tu, ada lot-lot tu. Jadi bagi saya, banyak-banyak ikrar tu perlu dijelaskan, diperincikan di bahagian mana. Selalunya kalau saya tengok ada kamus tu ada selatan, wilayah selatan, wilayah timur. Jadi perlu ditentukan dengan jelas supaya sebenarnya tuan-tuan puan-puan sebenarnya bukan apa, dimudahkan nanti. Kalau kita nak buat documentation pun jelas dekat situ. Ia juga bukanlah barang yang dirampas ataupun bukanlah barang dalam gadaian ataupun dipajak ataupun barang pinjaman ataupun barang yang tidak diketahui tuan-tuan. Basically mestilah milikan. Milikan penuh si pemberi. Tak boleh berada dalam tiba-tiba nak pindah milik ke apa semua, tak boleh. Dan juga ia hendaklah barang yang halal dan juga bernilai. Okey. Seterusnya kita pergi kepada lafaz hibah. Okey, lafaz hibah ini sebenarnya ia boleh jadi seperti ini. Saya cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan secara asas terlebih dahulu. Saya pasti mungkin akan ada persoalan. InsyaAllah saya akan cuba untuk menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan seboleh mungkin, insyaAllah. So untuk lafaz hibah ni tuan-tuan dan puan-puan, ia boleh jadi seperti secara documentation, secara dokumentasi hibah maupun secara lisan. So ia boleh jadi termasuk dalam lafaz hibah. Okay, begitu juga dengan perlulah dilafazkan secara jelas macam saya katakan tadi, perinci. Kalau katakan nak bagi yang mana, nombor plate tu apa, kalau tanah tu, tanah ekar sebidang tanah lot apa, berada di mana, jelaskan di situ. Kemudian ijab dan qabul juga hendaklah secara berturut-turut dan tidak boleh diselangi dengan waktu yang lama. Tiba-tiba buat dokumentasi hibah, hari ini datang dekat
pejabat ke macam mana, tiba-tiba besok 2-3 hari baru nak buat. Bagi saya sebenarnya benda-benda inilah yang akan dinilai oleh mahkamah ketika sesuatu dakwaan itu akan dibuat nanti. Boleh ke secara ni ketika macam mana okey. So dalam kitab Minhaj At-Talibin juga ada menjelaskan bahawa perlulah ia dilafazkan dengan jelas. Contohnya, aku hibahkan kepada kamu barang ini, kemudian penerima hibah berkata aku terima. Begitu. Okey. So kat situ kita dah jelas kat situlah. Okey. Okey. So dekat sini kita pergi kepada next slide. Okey. Itu antara basically mengenai lafaz hibah. Okay. So untuk syarat yang syarat hibah yang luzum hibah di sini, sebenarnya syarat untuk mengesahkan satu hibah di mahkamah syariah, kita juga mengambil satu lagi daripada Imam Mazhab Syafi'i, iaitu al-qabat, iaitu syarat untuk pelaksanaan hibah, di mana iaitu seseorang itu hendaklah memiliki penguasaan penuh ke atas harta tersebut ataupun memegang. Contohnya bagi hibah, mak bagi rumah ni dekat kamu wahai Umar, contohnya, nah kuncinya. Ambil kunci tu. Maksudnya dia dah pegang. Dia dah duduk kat rumah tu, buat pula renovate banglo. Macam mana nak kata? Maksudnya dekat situ kita katakan ia sebagai cara ataupun cara pengesahan hibah, cara pelaksanaan luzum yang kita boleh nampak kat situ, dah pegang pengesahan harta. Begitu juga selalunya qabat ini dilakukan selepas ijab dan qabul lah. Jadi di mahkamah, qabat itu sendiri boleh dijadikan sebagai korinah kewujudan qabul. Sebab kadang-kadang macam saya katakan tadi, mungkin ada yang tidak secara jelas, aku terima. Kan? Aku terima mak. Macam mungkin dia malu nak cakap. Macam saya katakan tadi. Tetapi bila dia dah terima kunci, dah duduk kat rumah, dah jaga rumah, kalau dapat tanah sampai dah tanam cili semua, sampai tanam jagung semua itu. Jadi kita nampak di mahkamah sekiranya berlaku sedemikian, kita menilai bahawa ia boleh juga dijadikan sebagai korinah kewujudan qabul. Jadi di sini bila saya katakan barang hibah itu bukanlah kita miliki dengan akad. Macam saya kata, okey lafaz, aku berikan kau, aku terima. Tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Bukanlah saya nak kata tidak boleh. Tetapi macam saya katakan tadi, ia tidak sempurna. Bagaimana untuk menyempurnakan sesuatu hibah itu? Adalah dengan mungkin kita katakan tadi penguasaan ataupun pegangan terhadap orang kata hibah tersebut. Okay. So bila kita katakan tadi, basically tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya banyak isu-isu yang sering menjadi pertikaian adalah pada isu qabat. Menghukum, bagi saya trending record lah dekat mahkamah syariah, boleh saya katakan kepada isu qabat, kepada isu lafaz, kepada isu barang. Ini sering kali berlaku yang saya nampak jelas lah. Okey, sebelum saya nak meneruskan sedikit slide seterusnya, saya ada satu soalan saya tengok daripada Nur Sakinah Jaludin. Terima kasih Puan Nur Sakinah. Okey, saya tengok kat sini sekiranya harta masih dalam cagaran tetapi ada insurans yang melindungi harta tersebut, okey, ataupun halangan tu termasuk harta yang dalam cagaran ke? Ya, betul. Okey. Puan Nur Sakinah, sebenarnya basically lah. Okey, kalau katakan harta tu kita jelas perlulah ada dalam milikan penuh si pemberi sebelum hibah ingin dibuat. Okey, so sekiranya harta tersebut berada dalam orang kata cagaran pihak bank, cagaran pihak bank, maupun kita panggil sebagai pihak-pihak yang berkepentingan lah. Sebab kita kata, yelah dia berada dalam halangan lah. Sebab kita nak bagi macam mana kan, masih lagi kalau halangan tu sama ada dia hilang ke apa, macam ni nak bagikan lah. Tapi in this case, saya merujuk kepada soalan Puan Nur Sakinah adalah, yelah mungkin berada dalam gadaian pihak bank, cagaran ataupun sebagainya. So bagi saya Puan Nur Sakinah jelas di sini. Sebenarnya ia boleh, namun kita perlulah mendapat keizinan ataupun persetujuan daripada pihak yang berkepentingan tersebut, which is pihak bank lah. So mungkin pemberi perlu bertanyakan dan boleh ke atau tidak macam mana. Sekiranya ada perkara-perkara yang menjadi halangan kepada pihak bank sendiri, memang tidak boleh ya Puan Sakinah untuk kita meneruskan proses untuk kita melakukan pemberian hibah tersebut. Jadi seolah-olah pemberian itu tidak kita nampak lagi masih tersekat lah. Jadi tak boleh. Macam saya nyatakan tadi,
kita bolehlah nak hibahkan yang kita dah berniat itu, namun perlulah mendapat keizinan ataupun persetujuan daripada pihak yang berkepentingan. Okey, itu untuk soalan yang Puan Nur Sakinah Jaludin. Okey, kemudian kita boleh teruskan lagi kepada okey, sebelum kita pergi kepada isu tarik balik ni, ada lagi isu sebenarnya. Mengapa saya katakan contoh lafaz hibah kan? Lafaz hibah tadi saya kata ada yang membuat dakwaan, katakan membuat dakwaan okey, segini-segini dapat saya hibahkan begini. Kenapa kita syorkan kepada orang awam di luar sana untuk buat hibah secara documentation ni bukan sebab apa tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apabila datang kepada mahkamah syariah, lafaz yang didakwa berlakunya hibah mahupun documentation tu akan dikemukakan di hadapan mahkamah dan kita akan menilai dan meneliti semua satu persatu rukun-rukun tersebut tanpa ada satu. Sekiranya salah satu rukun hibah itu tidak dipenuhi, itulah yang menyebabkan proses ataupun transaksi hibah itu tidak sah. Apabila saya menyatakan tentang documentation, pihak mahkamah ataupun saya sendiri mengesyorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk buat ia secara documentation sebab ianya untuk, contoh saya nak memberi hibah semasa hidup, kerana proses pelaksanaannya juga boleh dilaksanakan semasa hidup. Jadi saya nak sahkan hibah supaya supaya ianya sukar dicabar. Ataupun kita tak nak ada berlaku pertikaian ataupun pertelingkahan antara waris-waris ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apabila kita dah prepare kan, kita dah faham tentang, kita dah tahu kita nak buat macam ni. So kita jelas pemberinya siapa, penerimanya siapa, anak-anak, barang tu apa yang kita nak hibahkan, kita jelas dalam satu documentation. Lafaz tu aku so boleh tuan-tuan puan-puan yang risau hadir ke syarikat ataupun setengah bank ataupun macam majlis di Selangor, ada Majlis Agama Islam Selangor yang menyediakan khidmat, boleh meminta mereka untuk memberi khidmat cara bagaimana untuk menulis dokumen hibah yang sempurna lah. Kemudian ia tetap perlu disahkan di hadapan Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, itu satu isu. Kemudian kita nak memudahkan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan proses untuk kita katakan agihan harta ataupun transaksi hibah, supaya kita tadi supaya nanti mudah kan bila kita buat secara documentation, jelas dekat situ kepada penerima-penerima sebenarnya. Itu yang sebenarnya saya sering tekankan kepada klien-klien yang datang nak buat hibah, kita cakap begitu sebab mudahkan sebenarnya kan, kita nak elakkan mereka bergaduh juga, bertikai apa semua-semua. Oh mak dah siapkan ni, kita rujuk je yang ni, mudah kat situ nampak jelas hartanya apa semua. Jadi bila kita nyatakan di situ, transaksi itu lebih mudah. Sebab tu saya syorkan sendiri untuk buat secara documentation hibah tersebut. Okey, ini saya akan jawab nanti sekejap lagi Encik Jamil Haji Ahmad. Soalan yang bagus. Sebentar lagi Okey. So adakah pemberi hibah boleh menarik balik setelah hibah dilakukan? Okey, saya tengok dekat sini okey. Ini antara isu yang berlaku di Mahkamah Tinggi Syariah sendiri. Adakah pemberi hibah boleh menarik balik? Boleh ke nak tarik balik hibah ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Bila kita tarik balik hibah ni sebenarnya perlu juga apabila ada dakwaan berlaku ataupun ada pihak-pihak yang ingin menarik balik hibah, perlukan juga satu pengesahan di Mahkamah Syariah, kemukakan dakwaan tersebut. Sebenarnya ada pelbagai khilaf ulama dalam orang kata adakah ia boleh ditarik balik, boleh ke tak sebenarnya. Ada pelbagai khilaf ulama. Walau bagaimanapun dalam pendekatan mazhab Syafi'i dan Jumhur, sebenarnya ada yang kata ia boleh sekiranya tidak ada suatu penyerahan harta. Belum lagi sampai ke penyerahan atau penguasaan. Tetapi sekiranya ia sudah sampai ke tahap menyerahkan harta ataupun kita memberikan penguasaan terhadap penerima, ia tidak boleh ditarik balik kecuali kepada hibah itu boleh ditarik balik kecuali oleh mereka ini tuan-tuan dan puan-puan, iaitu ibu bapa kepada anak dan juga
ibu kepada anak ataupun datuk nenek kepada cucu, asal usul seperti mana yang dalam slide. Okey, dalam kategori mana ia boleh untuk kita nak tarik balik tu? Kalau hibah anak bapa dengan bapa mak dengan anak tadi, macam mana ia boleh tarik balik? Ada 3 kriteria tuan-tuan dan puan-puan yang ia dibenarkan untuk kita tarik balik hibah yang kita buat. Pertama, ia mestilah dalam milikan anak tu lagi. Okeylah, anak tu pegang lagi harta tu. Dalam milikan penuh anak tu lagi. Kemudian ia dalam penguasaan anak tu lagi. Anak tu masih duduk lagi. Anak tu tak jual lagi rumah tu. Kalaulah anak tu jual rumah tu, tiba-tiba buat sesuatu ke apa dekat rumah tu apa, memang kita tidak boleh tarik balik hibah tersebut ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau katakan dakwaan berlaku, ia perlulah dikemukakan semula di mahkamah untuk kita melihat semula. Okey. Dan yang ketiga, ia tidak boleh ia tidak ada percampuran harta, tidak ada unsur penambahan kat situ dan sebagainya lah. Okay, so itu benda-benda yang basically lah. Okay, so tidak boleh percampuran. Contohnya tiba-tiba Lila daripada rumah, lepas tu pergi pula kepada buat rumah 2 tingkat pula kan. So kat situ dah ada pertambahan ataupun percampuran. Jadi agak sukar sebenarnya nanti untuk bagi saya nak tarik balik hibah yang dibuat itu, perlulah dikemukakan dakwaan tersebut di hadapan mahkamah dan mahkamah akan menilai. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kes di mana kes ini di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor sendiri, dalam kes penarikan balik hibah ini, di mana kes ini merupakan ayah memberikan hibah kepada anak-anaknya, iaitu ada 5 harta tak silap saya lah. Saya basic umum je tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan bapa ini iaitu terdiri daripada rumah, kedai dan juga ASB dan juga tabung haji. Okey, walau bagaimanapun, apabila ayah tadi adalah suatu, orang kata na'udzubillah min zalik lah kot, mungkin ada satu situasi yang berlaku, ayah tadi telah menarik balik hibah yang diberikan kepada anak-anak. Okey. Jadi Mahkamah Tinggi Syariah memutuskan untuk mengesahkan penarikan balik hibah kepada semua harta-harta tadi. Maksudnya boleh tarik balik kepada rumah, kedai, ASB dan juga tabung haji. So, walau bagaimanapun anak-anak tadi tidak berpuas hati dan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, dan akhirnya Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor memutuskan untuk mengesahkan penarikan balik hibah yang dibuat oleh untuk 2 harta, maksudnya rumah dengan kedai. Mahkamah Rayuan mengesahkan apa yang Mahkamah Tinggi Syariah buat, tarik balik hibah itu sah. Namun Mahkamah Rayuan Syariah memutuskan untuk tarik balik terhadap ASB dan juga wang tabung haji itu tidak sah, kerana sebenarnya bapa tadi telah khilaf ataupun dia tidak memberi exactly amount tentang berapa jumlah sebenar dalam mungkin ASB dan juga apa tadi orang kata tabung haji tadi. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya tengok di sini ada satu soalan daripada Jamil Haji Ahmad. Kalau harta itu milik suami isteri yang ada unsur harta semesyariah dalam masa yang sama, salah seorang hibah kepada anak tanpa pengetahuan pihak satu lagi, boleh ke tidak? Tu soalan dia. Okey, so macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya bila this one is isu yang kita tengok dia bercampur lah. Apabila hibah, harta sepencarian bercampur at the same time, sebenarnya perkara ini perlu dirujuk kepada Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Sama juga bidang kuasa kita untuk harta sepencarian, di mana sekiranya pihak-pihak claim dan ada unsur harta sepencarian dalam tu, sebenarnya perlulah diiktiraf bagaimana harta tersebut terlebih dahulu. Adakah benar ia harta sepencarian ataupun tidak. Jadi sekiranya mahkamah telah membuat keputusan untuk mengiktiraf harta tersebut adalah harta sepencarian, jadi Cik Jamil sebenarnya ia tidak boleh, ia tidak boleh kita nak fokuskan harta tersebut untuk dihibahkan, tidak boleh. Kerana so kalau katakan sebab ia dah telah bercampur ataupun orang kata itu adalah harta sepencarian antara suami isteri. Jadi sekiranya ingin Cik Jamil menghibahkan harta juga contohnya lah kepada anak dan sebagainya, ia perlulah harta Encik Jamil sendiri. Jadi macam ni, dia perlulah kepada satu proses sekiranya macam faraid juga. Kalau ia bercampur, contohnya saya jelaskan di sini, sekiranya seseorang suami meninggal dunia, meninggalkan isteri dan juga anak-anak.
anak-anak perempuan sahaja. Ada pula adik-beradik lelaki, of course adik-beradik si matilah suami. Jadi macam mana tu? Macam dan mungkin yelah kalau takut tak ada documentation ke apa, takut juga kan. Jadi pihak isteri tadi perlu mengemukakan hibah ini. Kalau dikatakan suami tadi bagi hibah, sebelum nak buat faraid tadi tu, perlu kemukakan hibah terlebih dahulu. Sebab dalam faraid pun ataupun pusaka sekalipun perlu dijelaskan hutang, perlu ditentukan ada tak harta pencarian, settlekan dulu. Ada tak hutang, settlekan dulu. Kalau ada hibah pun settlekan dulu. Dapat perisytiharan daripada mahkamah syariah terlebih dahulu. Barulah boleh go through dengan faraid dan sebagainya. So sama juga dengan hibah. Okay, kalau katakan isteri claim that suami bagi hibah dekat dia, jadi perlulah sebab kesianlah nanti kan dekat isteri. So kita claim, kemukakan berdasarkan bukti yang ada. Kalau katakan lafaz, bila lafaz dibuat, ada saksi tak yang melihat, kemukakan di hadapan mahkamah. Okay, sebegitu. So dia punya proses dia macam tu lah. Okay. Okay. Contoh yang lain, tanah tol boleh dihibahkan ke Nailah Farafisha. Okey. Puan Nailah Farafisha, terima kasih Puan Nailah. Okey, tanah tol. Sebenarnya kalau ikutkan isu-isu yang trending sekarang ni juga, antaranya saya melihat kepada tanah Rizab Melayu. Sebab saya pasti sebenarnya ia terikat dengan kepentingan undang-undang ataupun banyak kita orang kata ada sekatan kepentingan yang kita perlu. Sebab saya pasti tanah tol mungkin kerajaan negeri kan, negeri-negeri. Jadi bila saya katakan tentang boleh dihibahkan ataupun tidak, Puan Naila, saya pasti jawapan saya hendaklah ia mendapat kebenaran ataupun pihak-pihak yang berkepentingan terlebih dahulu. Sebab ia mungkin melibatkan ada proses-proses standard ataupun undang-undang yang mungkin takut sebenarnya tidak boleh ataupun bagaimana. Jadi sebenarnya ia perlulah mendapat permission ataupun kebenaran daripada saya sebutkan tadi sekali lagi pihak-pihak yang berkepentingan yang menguruskan tanah-tanah tersebut. Okay, so next slide. Sebelum kita pergi kepada apa tadi, tarik balik hibah. Okay, tarik balik hibah tadi okay dah. Okay, next slide which is okay, ini adalah secara randomnya. Okay, saya pergi pula kepada hibah. Kalau sini jelas sebelum kita pergi kepada isu-isu yang selalu berlaku juga, saya lihat di sini ada hibah yang tanya macam, Puan, boleh ke saya nak hibahkan, contohnya kita tengok sekarang ada isu seperti isu hibah bersyarat dan sebagainya. Okey, rukbah umrah ni kalau nak tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak cerita tentang hibah ni sebenarnya memang takkan habis 1 jam lah. Okey, kalau kita menceritakan tentang hibah mutlak tu jelas. Okey, aku hibahkan tanah ini kepada engkau Umar. Okey, aku terima. Jelas kita nampak kat situ barang, tanah dan sebagainya. Ada lafaz juga terima, lepas tu dia ambil pula tanah tu, usahakan letak rumah banglo pula macam dan sebagainya. So kalau katakan hibah bersyarat ini sebenarnya, saya boleh terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya pasti sebenarnya dalam industri takaful sekarang lah kan, dalam sekarang saya rasa trending juga syarikat-syarikat insurans sekarang di mana yang membuat hibah takaful. Okey, di mana selalunya dalam terma tu dia meletakkan syarat. Dia kata okey, sekiranya dia kata harta-harta ini akan diberikan kepada penerima hibah ataupun penerima hibah setelah pencarum meninggal dunia. So dia kat situ. So dia akan berilah selepas pencarum dia beri. Tapi sekiranya penerima meninggal terlebih dahulu, harta tersebut akan dipulangkan semula kepada pencarum. So itu antara kadang-kadang dalam kita tengok dalam orang kata hibah-hibah takaful, industri mereka yang saya pasti orang kata banyak menyediakan proses ataupun khidmat-khidmat seperti ini. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam hibah bersyarat ini sebenarnya boleh kita buat. Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Boleh kita tak buat kalau katakan syarat-syarat macam ni, bolehlah, sebab tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya
hibah yang dalam insurans takaful apa semua, syarikat insurans semua ni sebenarnya saya pasti ia dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia. Sebab semua itu dah dikawal selia, dah ditapis dan dilihat semula, diteliti semua benda tersebut oleh panel legal advisor syariah mereka lah, syariah counselor, panel penasihat syariah undang-undang mereka. Mereka dah lihat dah semua tu, dah lihat satu-satu persatu kan. Jadi sebenarnya benda itu boleh walau bagaimanapun sebenarnya tuan dan puan-puan, sehingga setakat inilah yang saya melihat tidak ada lagi satu insurans takafulah ataupun apa-apa yang dikemukakan di hadapan mahkamah untuk disahkan. So bagi saya sebenarnya jawapan saya adalah tidak ada masalah lah untuk hibah maksudnya insurans apa semua ni dikendalikan lah. Okay. Nailah Farafisha, soalan itu pun saya dah jawab sebentar tadi. Tak apa, saya explain sekali lagi. Contohnya kalau harta itu dah dibahagikan secara faraid dan digunakan oleh waris si mati, selepas itu timbul isu hibah. Okey, apakah penyelesaiannya? Okey, seperti kita katakan tadi ya, seperti hibah harta sepencarian, kemudian faraid. Itu yang saya katakan tadi lah, banyak benda isu-isu ni kerap kali berlaku. Orang kata macam dah buat faraid dulu, kemudian baru hibah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ia berlaku, kemukakan permohonan tersebut sahaja di hadapan mahkamah syariah. Kena perlu mengemukakan, mungkin ada hak-hak ataupun tuntutan-tuntutan yang masih belum jelas kepada pihak-pihak. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kemukakan satu borang pengesahan hibah. Tuan dan puan-puan sebenarnya boleh melayari yang sekarang semua secara atas talian ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya ulang sekali lagi, boleh melayari www.jakis.gov.my. Kat situ kita ada borang search kalau hibah 044, itu kita punya coding case untuk membuat pengesahan hibah. Dokumen-dokumen yang kita perlukan pun kita dah puan sertakan, kita diminta kat situ buat tuntutan hibah seperti mana yang didakwa, walaupun tuntutan faraid tadi telah berlaku ataupun sebagainya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, sebab mungkin pihak-pihak itu sahaja yang tahu bagaimana keadaan hibah itu, bila hibah itu dibuat dan sebagainya. Okey? Okey. Contohnya, ada isu di sini juga, iaitu hibah yang belum dipindah milik. Kita belum habis lagi tuan-tuan dan puan-puan. Selalunya dalam isu korbat ni sebenarnya bila kita katakan dah sampai penguasaan terhadap harta ataupun belum berlakunya penyerahan, kita bagi penyerahan terlebih dahulu ataupun terima sampai lafaz ijab qabul terima, tapi belum sempat untuk kita membuat pertukaran hak milik ataupun pendaftaran hak milik. Contoh, saya nak bagi dekat anak saya, Hana contohnya. Kemudian tak sempat pun nak tukar dekat atas nama anak saya tu. Jadi bagaimana pula isu penguasaan tadi itu? Isu penguasaan tadi itu yang kita akan huraikan. Di mahkamah syariah itulah isunya. So bila kita pergi kepada isu pendaftaran hak milik ini penting, sebab tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ia tidak sempat kita nak tukar nama. Ada juga isu macam saya dah buat dokumen, dah letak pemberi penerima, semua saya dah buat, tapi saya tak nak tukar nama lagi. Dia kata contohnya, saya bagi simple lah, exactly yang selalu berlaku. Sebab dia kata nanti kalaulah saya bagi dekat anak-anak saya cepat, nanti anak-anak saya tak nak jaga saya, nak tinggalkan saya dekat rumah orang tua. Begitu pula. Jadi macam tu, takut seseorang ibu tu. Jadi sekiranya kita cakap kat dia, puan sebenarnya kita katakan bukanlah tak boleh hibah itu menjadi sah sekiranya ia dikemukakan di hadapan mahkamah, namun ianya tidak sempurna lah. Tidak sempurna sebab kita katakan tadi syarat pelaksanaan ataupun pengesahan hibah itu ada luzum. Ada luzum atau kemestian untuk kita membuat qabat ataupun penguasaan harta. Okey, so bila kita melihat kepada pendaftaran hak milik tadi, buat sebab Mahkamah Rayuan Syariah sendiri memutuskan bahawa harta ataupun kalau perasan
pendaftaran ataupun penukaran hak milik ini adalah melalui hibah, borang 14A. Kalau perasan selalunya saya, apabila saya meneliti borang 14A yang dikemukakan di hadapan, selalunya kita meneliti dokumen-dokumen telah dikemukakan, ramai yang mengatakan boleh ke borang 14A ini menjadi dokumen hibah. Tidak boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, ia bukanlah dokumen hibah mutlak. Tak boleh. Tak boleh kita menjadikan ia sebagai dokumen hibah mutlak. Kerana ia hanyalah dalam peringkat rayuan mengatakan bahawa, dalam peringkat mahkamah rayuan mengatakan bahawa ia hanyalah syarat qabat ataupun cara qabat ataupun pelaksanaan, iaitu penukaran hak milik tadi. Iaitu lebih memudahkan. Kita nampak penguasaan anak itu, penguasaan harta itu bila kita tukar nama. So nampak jelas kat situ kriteria ataupun rupa-rupanya telah dipenuhi. Itu selalu isu-isu lah. Kalau hibah itu belum dipindah milik, so kita nak pindah milik dengan menggunakan borang 14A dan sebagainya. Okey, saya tengok lagi soalan tuan-tuan dan puan-puan. Umi Ana, awak gelap, suara Aji dengar ya ke? Tak nampak ke? Ke boleh dah nampak? Okey. Okey, sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kenapa perlu buat dokumen? Sedangkan Hadi Hamad, saya tengok balik ada soalan daripada Encik Hadi Hamad. Terima kasih Encik Hadi Hamad. Kenapa perlu buat dokumen sedangkan syarat berlaku qabat? Okey, kita faham. Sebenarnya dakwaan-dakwaan yang dikemukakan di hadapan mahkamah ini bukan sahaja ia berbentuk dakwaan secara lafaz, ya. Okey, dakwaan berlaku. Okey, bagi kedai 3 tingkat ini kepada engkau ambil macam tu lafaz. Jadi pihak-pihak mengemukakan dakwaan di mahkamah. Okey, so jelas kat situ. Itu berbentuk lafaz lah. So kalau documentation itu tadi kita katakan dalam bentuk secara bertulis, nampak banyak juga yang dah dibuat di dalam dokumen hibah. Selalunya kat situ jelas ada apa pemberinya siapa, penerimanya siapa, apa barang yang dihibahkan, kemudian ada tanda tangan, ada saksi-saksi, jelas kat dalam dokumen tersebut. So kita kata kat sini bukanlah saya nak mengatakan tentang kenapa perlu dokumen. Okey, kita faham. Sedangkan qabat telah berlaku. Contohnya dia telah pegang orang kata harta tu tadi. Dah pegang harta tu tadi. Dah duduk dah pun. Kalau tanah tu sampai berekar-ekar sawah dia usahakan. Bukan apa. Macam saya katakan tadi, bila kita letak satu documentation, contoh macam saya katakan tadi, kita bagi ke anak kita tapi tak sempat nak pindah milik. Itu yang sebenarnya yang akan menyukarkan ataupun agihan ataupun transaksi harta itu nanti. Apabila kepentingan, saya tak katalah semua hibah itu perlu didokumentasikan, tetapi saya mengesyorkan kepada pihak-pihak agar ia dibuat secara dokumentasi. Kerana apa? Dekat situ jelas kita tak nak pertikaian antara waris-waris tu nanti. Okey, betul lah aku dah pegang kunci. Nombor 2 dapat rumah ni, nombor 1 dapat motor je contohnya. So bila qabat itu dah berlaku, kita faham. Namun kalaulah katakan ada macam saya katakan tadi, mungkin pindah milik secara dokumentasi saya katakan tadi, iaitu mungkin melalui penukaran hak milik. Kalau grant tu mungkin tukar nama kan. Jadi kalau katakan borang 14A itu jelas namanya, bukanlah kita nak katakan ia dokumen hibah secara umum. Namun ia perlulah dikemukakan di hadapan mahkamah sekali lagi untuk disahkan. Ya tuan-tuan, walaupun kadang-kadang kita ni diiktiraf nama kita sebagai penerima hibah, tetap terdapat unsur-unsur di mana ia perlu juga diajukan, perlu juga dijelaskan, dibuktikan di hadapan mahkamah syariah. Bukan senang sebenarnya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi contohnya syariah ataupun saya sebenarnya randomly saja isu-isu yang saya terfikir ya tuan-tuan dan puan-puan. Ada sikit masa lagi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya
Okey, untuk hibah katakanlah ada isu di mahkamah sivil ataupun contoh macam letter of authority kita panggil ataupun surat pemegang amanah, ikatan pemegang amanah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan di mana kita mahkamah syariah mengiktiraf segala perintah ataupun documentation yang telah di-endorse ataupun diberikan di peringkat mahkamah sivil. Kemudian ia dikemukakan di hadapan mahkamah syariah, kita mengambil dokumen tersebut. Jadi tidak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so bila kita katakan tentang pendekatan itu sebentar tadi, sama juga kita akan mengambil, tapi secara saya menekankan, kalau katakan tentang ikatan hak amanah, surat ikatan hak amanah, adakah ia juga boleh diklasifikasikan sebagai dokumen hibah? So jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya nyatakan bahawa ia tidak boleh untuk kita anggap terus sebagai dokumen hibah umum, terus semata-mata tidak boleh ataupun kita panggil PA ataupun apa semua, letter of authority LA dan sebagainya, kerana ia perlulah diberi penjelasan, disahkan sekali lagi di hadapan mahkamah syariah untuk kita melihat kriteria ataupun syarat-syarat dan rukun-rukun hibah sebentar tadi. Okey. Okey. So saya tengok dekat sini Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, saya ada 5 minit lagi. Okay, kita pergi kepada slide. Ada slide lagi sikit ni. Saya tengok soalan, insyaAllah. Saya tak pasti saya dah jawab belum, tapi saya tengok nanti sekali lagi saya tengok sebelum habis. Okay, so untuk tuan-tuan dan puan-puan kenapa saya saya merupakan pegawai di Mahkamah Syariah juga, dan semua kami di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, tuan-tuan puan-puan jangan risau, walaupun kita dalam suasana pandemik sekarang, untuk masyarakat khususnya kita sama-sama akan membantu dari sudut prosedur perundangan technically di mahkamah bagaimana. Okey, justru saya nyatakan sekali lagi, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada dokumen hibah ataupun ada dakwaan lafaz hibah yang dibuat, tuan-tuan nak pastikan kesahihannya sempurna ataupun tidak, sah ataupun tidak, puan-puan perlu hadir ataupun tuntutan itulah, tuntutan hadir, isi borang, dapatkan borang kita dalam laman web kita, semua perkhidmatan mahkamah syariah semua dalam laman web kita tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi di www.jakis.gov.my. Tengok dekat situ, semua kita ada dekat situ tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so dekat situ tuan-tuan boleh datang, isi borang pengesahan hibah, nyatakan dokumen-dokumen yang kita perlukan, kalau katakan betul dakwaan, untuk sebab saya pasti pihak-pihak saja yang mengetahui keadaan sebenar, betul ada pemberian, so perlulah ianya dikemukakan di hadapan mahkamah. Jadi saya sebenarnya tuan-tuan dan puan ingin juga mengesyorkan apa dia istimewa hibah ni kan, sebenarnya ia berbeza, ia boleh diberikan kepada sesiapa sahaja, tidak terhad kepada mana-mana golongan kan, sangat jelas kat situ. Ia juga tidak ada kadar-kadar yang tertentu, macam kalau WhatsApp mungkin tidak lebih daripada 1/3 dan sebagainya. Jadi terpulanglah, kau nak bagi 1 juta ke, kau nak bagi 5 juta ke, kan terpulang, boleh, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan, kerana hibah ini adalah pemberian semata-mata tanpa kita nak ada timbal balas balik dengan lafaz-lafaz hibah ataupun seumpamanya. Begitu juga dengan terpulang, nak bagi harta ataupun berapa terpulang kepada pemberi hibah itu sendiri. Dia yang mengetahui, dan sekiranya kita faham konsep-konsep ini, insya-Allah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya menceritakan secara asas ataupun dasar sahajalah berdasarkan perundingan hukum syarak. Sekiranya ingin tahu lebih lanjut, tuan-tuan dan puan yang jangan risau untuk dapatkan khidmat pegawai syariah di mahkamah ataupun pihak-pihak yang orang kata berautoriti, untuk yang berpengetahuan, dan sama-sama kita boleh tengoklah membaca penulisan-penulisan tentang hibah ini. InsyaAllah kita boleh sama-sama top up. Kemudian seringkali saya katakan ia merupakan pelengkap kepada sistem pengagihan harta dalam Islam, dan ia sangat-sangat sesuai diamalkan oleh masyarakat, terutama untuk mengagihkan harta kepada pihak-pihak yang tidak berkemampuan. Okay, so insyaAllah saya tengok ada lagi tak yang hibah apa lagi orang kata persoalan-persoalan yang saya belum jawab. Ada 2 minit lagi. Dan juga ada tak saya belum orang kata share ataupun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay.
Okay, insyaAllah. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa saya sekali lagi mewakili Jabatan Kehakiman Syariah Selangor bersama-sama ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk jangan lupa um, untuk kita katakan ada lagi soalan ni. Okey. Terima kasih Puan Suhaila, terima kasih Puan Wani. Alhamdulillah. Sekiranya ada pertanyaan, jangan lupa untuk sama-sama mendapatkan khidmat running cara atas talian di laman web kita untuk di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negeri Selangor juga ada nombor telefon yang boleh kita hubungi. Uh, Tuan Salihan, okey terima kasih Tuan Salihan. Wan Haslin Wan Ibrahim, bagaimana hibah di tabung haji? Okey, sebenarnya macam saya katakan tadi terpulang boleh dibuat walaupun bagaimanapun macam saya katakan tadi ia tertakluk kepada apa itu pastikan jumlahnya berapa, perincikan berapa jumlahnya, kan tidak ada halangan, tidak ada sekatan kerana barangan apa orang kata milikan itu juga penama orang kata ya mungkin itu adalah wang simpanan Encik Haslin yang akan diberikan. Jadi pastikan itu milikan Encik Haslin, tidak bercampur dengan mana-mana barang, tidak orang kata itulah tidak berada dalam apa yang penting ia milikan kan sempurna Jackson boleh sahaja dihibahkan apa kepada sesiapa penerima yang dimahukan. Okey, so saya tengok kat sini sekejap. Ada apa-apa lagi tak soalan yang itulah sorry tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada kelemahan daripada pihak saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada penerangan ataupun kenyataan saya yang tidak tepat saya mohon ampun maaf dan sekiranya ada soalan yang saya terlepas pandang ampun maaf juga saya pintar dah macam nak raya So tuan-tuan dan puan-puan alhamdulillah segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. So tuan-tuan puan-puan yang dihormati, so pendengar atau penonton setiap webinar jangan lupa menyaksikan webinar siri Jabatan Kehakiman Syariah Selangor kita pada sesi ataupun pada minggu akan datang. Ada lagi selang seminggu insya-Allah pada hari Sabtu hari yang sama jam 3 hingga 4 petang. Okey tuan-tuan dan puan-puan kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.